RTM terus unggul, yang sahih di berita RTM. Berita perdana edisi Sabtu 8 Mei, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Semua bazar Ramadan dan Aidilfitri di kawasan PKP ditutup bermula Isnin ini. Jumlah kes positif COVID-19 dijangka cecah 5,000 kes sehari dalam tempoh terdekat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Setelah lebih 2 bulan tanpa sidang media rasmi, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah petang tadi kembali tampil melaporkan perkembangan harian situasi COVID-19 dengan menyuarakan kebimbangan dengan trend kenaikan mendadak kes di Malaysia. Mengikut unjuran nilai RT semasa iaitu 1.10, kes positif baru dijangka mencapai 5,000 kes sehari dalam masa 2 hingga 3 minggu akan datang. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, jangkaan itu tidak mustahil boleh berlaku berdasarkan kepada jumlah kes harian yang dilaporkan untuk 2 hari berturut-turut kini telah menghampiri 5,000 kes. Ini termasuk 4,519 kes pada hari ini. Setakat ini kita lihat secara global 155.6 juta penduduk telah pun dijangkiti. Kes kematian global ialah 3.25 juta penduduk. Dan akhir-akhir ini kita lihat ada peningkatan kes global iaitu pada bulan Mac dan juga kes kematian juga bertambah. Tegas beliau, Malaysia perlu mengambil iktibar daripada situasi COVID-19 di India, menyaksikan kes meningkat setiap hari sehingga melumpuhkan sistem kesihatan di negara itu supaya keadaan sama tidak berlaku di negara ini. Kementerian Kesihatan khawatir situasi seperti di India juga boleh berlaku di Malaysia sekiranya tindakan drastik tidak dilaksanakan segera. Kita juga lihat cumulative confirmed COVID-19 cases per million population. Iaitu kalau kita lihat hari ini kes untuk negara India adalah tinggi. Tetapi kita bandingkan negara India dengan Malaysia. Dan juga dengan negara-negara lain menggunakan iaitu kes harian, kes cumulative per 1 juta penduduk. Jadi walaupun ada yang katakan India lepas tu disusuli oleh Malaysia, kita lihat lepas tu ialah Singapura, lepas tu ialah Filipina dan juga Indonesia. Justru Kementerian Kesihatan sentiasa dan akan terus menjalankan tindakan kesiapsiagaan di lapangan termasuk tindakan kesihatan awam. Selain itu, sentiasa berusaha meningkatkan kapasiti di hospital agar kes-kes positif yang memerlukan kemasukan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah, hospital dan juga ICU dapat dilaksanakan sewajarnya. Patuhi SOP dan larangan rentas negeri adalah langkah terbaik bagi membendung penularan COVID-19. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, 46 kluster rentas negeri direkodkan sejak Disember lalu hingga hari ini melibatkan 6,000 kes positif. Seterusnya kita lihat yang ni ialah kluster-kluster yang ada pergerakan di antara negeri asal kepada negeri yang lain dan ini akan mengakibatkan banyak jangkitan dan inilah terbukti dengan data-data yang kita ada. Iaitu kalau kita lihat untuk bulan April saja kita ada 14 kluster. Iaitu 14 kluster yang telah dikesan dan kalau kita membenarkan balik kampung ataupun merentas negeri dan daerah pasti akan berlaku jangkitan di kalangan rakyat Malaysia di dalam komuniti kita.
Selangor masih mencatatkan angka kes tertinggi COVID-19 dengan 1,722 kes, diikuti Kuala Lumpur 557 dan Sarawak 479. 25 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan mencecah 1,657. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. Masuk hari kelima suntikan vaksin AstraZeneca secara sukarela di 4 pusat pemberian vaksin PPV di Lembah Kelang. Tinjauan di Pusat Dagangan Dunia Putra WTC mendapati rata-rata penerima memberi reaksi positif. Laporan Siti Nurul Husna Bukhari. Pada sebelah tengah hari, lebih 200 penerima berbaris untuk menerima vaksin masing-masing seperti yang telah dijadualkan menerusi aplikasi MySejahtera. Penerima perlu menunjukkan pendaftaran vaksinasi dan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Ini sebenarnya atas kesedaran diri sendiri, memandangkan terlampau banyak kes sekarang dan kita cuba berjaga dan berhati-hati, tetapi macam kita buat budak sekolah, kita tak tahu ada yang positif kan, so daripada mana kita tak tahu, so lebih baik kita ambil vaksin ni untuk lindungi diri kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Ini sebenarnya peringkat tua ni kan, jadi saya ingat nak dilindungi lah, nak lindungi diri dan juga seperti sebut dalam ni, lindungi semua kan, lindungi diri untuk lindungi semua. Mula-mula tu saya takut, tapi dengan ada bantuan dan masa suntik sendiri pun rasa tak sakit lah, jadi luar daripada dugaan lah. Jangkaan kita lain, tapi rupanya dia tak baguslah, dia tak ada apa, tak rasa apa-apa. Pada umumnya saya rasa prosesnya berjalan dengan sangat efisien. Pembantu semuanya sangat reach out untuk menolong. Saya punya slot sebenarnya pukul 2, tapi sebab saya datang dengan bapa saya pukul 12.30, dia bagi datang sekali, buat sekali. So dia banyak accommodating lah. Sebagai makluman, 2,400 penerima vaksin telah pun menerima seawal 5 Mei lalu dan seterusnya 1,300 sehingga Rabu depan. Juga saya dikhabarkan selepas cuti raya Aidilfitri, kira-kira 8,000 lagi penerima akan menerima vaksin AstraZeneca setiap hari sehingga 5 Jun 2021. Dan juga kira-kira 178,000 dianggarkan penerima akan menerima vaksin dan suntikan vaksin AstraZeneca di WTC, iaitu pusat pemberian vaksin yang terbesar untuk kali ini. Apapun, lindung diri, lindung semua. Saya Siti Nurul Husna Bukhari untuk Berita RTM. Kerajaan tidak bercadang melaksanakan satu lagi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara setakat ini, sebaliknya meneruskan perintah itu secara bersasar. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaan PKP bersasar juga boleh dilakukan mengikut sistem amaran awal, iaitu Hotspot Identification for Dynamic Engagement HIDE, yang boleh menunjukkan kawasan tertentu dengan penularan kes COVID-19 yang besar. HIDE akan keluarkan kawasan mana yang hotspot. Walaupun pekan sebelah Kuantan atau paya besar sebelah Kuantan, tapi yang di lockdown adalah Kuantan. Kalau paya besar dalam daerah Kuantan, mungkin Kuantan. Ataupun mungkin di dalam mukim-mukim tertentu saja. Mukim-mukim tertentu. Tapi yang dibuat seluruh tu kerana kes spread merata-rata. Jadi terlampau banyak nak di lockdown satu persatu. Jadi akhirnya kita buat ni. Tapi biasanya kita akan buat targeted. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pembukaan laluan Jambatan Compact Bailey 100, Kampung Sungai Putat, Jerantut, Pahang. Mengulas lebih lanjut, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Majlis Keselamatan Negara MKN juga membincangkan kemungkinan PKP pada Hari Raya dengan keputusannya dijangka diumumkan dalam tempoh terdekat bagi memberi rakyat masa membuat persediaan sebaik-baiknya.
Dalam pada itu, menerusi satu kenyataan media, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan kesemua bazar Ramadan dan Aidilfitri di kawasan PKP akan ditutup bermula Isnin ini. Pada masa yang sama, bazar Ramadan yang tersenarai dalam sistem haid akan ditutup selama 3 hari berkuat kuasa serta-merta. Sebelum ini, bazar Ramadan dibenarkan beroperasi pada selama 5 jam setiap hari, antara 3 petang hingga 8 malam. Manakala bazar Aidilfitri pula beroperasi antara 10 pagi hingga 10 malam, dengan kedua-dua bazar berkenaan perlu mematuhi prosedur operasi standar SOP yang ketat. Dalam pada itu, premis yang tersenarai dalam sistem haid kerana dikenal pasti sebagai lokasi berisiko kepada penularan kes COVID-19 akan diarah tutup selama 3 hari berkuat kuasa serta-merta. Penguatkuasaan bagi semua premis akan dipantau PDRM, ATM, KPDN, HEP dan PBT. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di daerah Kuantan dari 10 hingga 23 Mei. Ia berikutan kadar kebolehjangkitan yang tinggi dalam komuniti. PKP juga akan dilaksanakan di 3 daerah dan 3 mukim di Pulau Pinang bagi tempoh sama. Daerah terlibat adalah Timur Laut, seberang Perai Tengah dan seberang Perai Selatan, manakala 3 mukim terlibat adalah Mukim 12, Barat Daya, Bandar Butterworth serta Mukim 14 di seberang Perai Utara. Di Perak pula, PKP dilaksanakan di Mukim Hulu Kinta melibatkan 4 lokaliti meliputi Ipoh, Lahad, Cemur dan Tanjung Rambutan. Pelaksanaan PKP itu turut melibatkan Mukim Pengkalan Hulu dan Mukim Belukar Semang di daerah Hulu Perak. Polis Kuala Lumpur menggerakkan sekatan jalan raya SJR di 9 kawasan bermula hari ini. Ini bagi memantapkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kuala Lumpur yang bermula pada semalam sehingga 20 Mei. Wartawan Audi Muhammad Nur ada laporannya. Mengengkang sebarang aktiviti rentas daerah tanpa kebenaran, matlamat SJR yang diperketatkan mulai hari ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, DCP Datuk Yong Lee Chu berkata, SJR dilaksanakan di Lebuh Raya Persekutuan, Jalan Tol Duta menghala ke Kuala Lumpur dan Jalan Tol Sungai Besi menghala ke Kuala Lumpur. Selain itu, di Jalan Sentul Pasar, di hadapan Balai Polis Kepong, Jalan Kelang Lama, Jalan 2 Palang 27A Wangsa Melawati, Jalan 1 Palang 91 Taman Shemelin Perkasa dan Lebuh Raya Bukit Jalil. Pemantauan turut dipertingkatkan oleh kumpulan pematuhan dan rondaan oleh unit cawangan kereta peronda MPV dan unit rondaan bermotosikal URB bagi memastikan penguatkuasaan PKP di Kuala Lumpur menyeluruh dan berkesan. Tinjauan SJR di Lebuh Raya Persekutuan bersebelahan Angkasa Puri mendapati banyak kenderaan melalui jalan ini mulai tengah hari. Ia menyebabkan kesesakan sepanjang lebih 2 km dan mulai reda pada pukul 5 petang. Sebelum itu, saya membuat tinjauan di Plaza Tol Sungai Besi arah selatan dan di Tol Jalan Duta. Masih ada yang cuba merentas negeri tanpa kebenaran dan diarahkan berpatah balik. Masih ada lagi yang cuba merentas daerah dan negeri tanpa kebenaran pihak berkuasa demi kepentingan diri sendiri. Janganlah kita langgar peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita belum menang lagi. Patuhilah SOP yang ditetapkan oleh MKN untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Audi Mamano, Berita RTM. Larangan rentas daerah di Sabah yang berkuat kuasa Isnin ini hingga 16 Mei merupakan langkah terbaik mengekang penularan pandemik COVID-19. Justru adun dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan mengharapkan rakyat akur dengan keputusan kerajaan walaupun memberi kesan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pada masa sama, beliau mengingatkan orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan demi manfaat bersama. Raya dan kampung ini suatu perkara yang sangat sensitif. Apapun saya mengharapkan kita tidak mau sementara kita bersukaria menyambut raya, selepas daripada raya kita mendapat berita-berita sedih, berita-berita yang menyakitkan. Jadi saya kira dalam konteks kita yang ada akidah yang betul, pemikiran agama yang tepat,
lebih baik kita mengelakkan sebelum perkara itu terjadi. Dr. Ali Akbar menyatakan demikian dalam program Minyak Enjin Raya kepada 30 penghantar makanan Foodpanda dan GrabFood di Kota Kinabalu. Bermula esok, Kelantan memutuskan untuk menguatkuasakan penutupan gerai atau penjaja tepi jalan, penjaja beredar dan seumpama dengannya. Kenyataan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan menyebut penutupan itu untuk mengelakkan aktiviti perkumpulan ramai di satu-satu lokasi bagi mengekang peningkatan jumlah kes COVID-19 di negeri itu yang semakin membimbangkan. Aktiviti gerai atau penjaja tepi jalan dan penjaja beredar dilihat antara yang berisiko tinggi menjadi lokasi penularan jangkitan. Pemakluman notis pemberitahuan arahan mengenai perkara itu akan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan PBT. Peniaga dan masyarakat diminta akur terhadap arahan tersebut bagi mengelak tindakan diambil di bawah peraturan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Mengulas lanjut, kenyataan itu turut menyebut peningkatan kes COVID-19 semasa di Kelantan menyebabkan kemudahan kesihatan di negeri itu kini semakin kritikal. Persiapan Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia sedang giat dilaksanakan dalam membantu menampung keperluan kesihatan di Hospital Kapit, Sarawak. Ya, ini kerana hospital tersebut kini berdepan kekangan untuk menampung pesakit COVID-19 dan pesakit biasa dalam satu-satu masa. Untuk laporan lanjut kita bersama Awang Muhammad Muhibudin, Awang Morni. Silakan. Berada di Dewan Masyarakat Melayu di Kapit, di mana di sini telah didirikan Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia. Berikutan penularan wabak COVID-19 yang agak membimbangkan di kawasan ini. Difahamkan dengan adanya Hospital Medan ini, ianya turut membantu menampung keperluan kesihatan di Hospital Kapit di sini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah pelaksanaan dan peranan Hospital Medan di Kapit ini, saya bawakan bersama Panglima 1 Division iaitu Major General Datuk Dizul Kafli bin Haji Mustafa bagi menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan Hospital Medan ini. Jadi selamat petang dan terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini, Datuk. Terima kasih banyak. Okey, Datuk. Boleh jelaskan pelaksanaan Hospital Medan di Kapit ini dan apakah peranannya? Apabila satu division mendapat mandat daripada Kementerian Pertahanan untuk menubuhkan Hospital Medan di Kapit ini, satu tim tinjau telah bergerak ke Kapit pada 2 hari bulan dan satu mesyuarat telah diadakan bersama residen, YP dan semua sekali untuk menubuhkan hospital di Kapit ini. Peranan utama di sini adalah untuk membantu Hospital Kapit, terutama pihak KKM yang digunakan sebagai tempat untuk rawatan pesakit COVID. So, hospital yang didirikan di Dewan Masyarakat Melayu Kapit ini adalah untuk merawat pesakit non-COVID. Stable but non-COVID yang akan kita rawat sini. Itu tujuan utama penubuhan di sini. Yang di mana kita telah gerakkan seramai 7 pegawai dan 35 anggota daripada satu batalion ubat yang berpangkalan di Kem Muara Tuang, Kuching untuk membantu menubuhkan hospital ini, dibantu oleh logistik daripada 9 Brigade yang diketuai oleh Panglima 9 Brigade sendiri untuk bantuan di sini. Kita menganggarkan bahawa hospital ini boleh menampung dalam 44 pesakit. Dan untuk sementara ini kita baru dalam 70% operasional, yang kita akan beroperasional sepenuhnya pada 10 hari bulan Mei nanti pada hari Senin. Okey, Datuk, apakah peralatan-peralatan dan kelengkapan dari pihak ATM yang turut disediakan di sini, Datuk? Selain daripada kemah yang nampak di belakang ini, kita juga membawa katil medan. Sebanyak 24 katil medan, kita bawa portable aircon, kita bawa X-ray machine kita, dan kelengkapan yang lain akan dibantu oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kor Kesihatan Diraja yang akan sampai pada petang nanti. Termasuk aircon lagi, ECG machine, X-ray machine, semua akan sampai pada petang nanti di Sibu. Okay, terima kasih Datuk di atas perkongsian itu tadi. Jadi sekian saja lintas langsung saya di Dewan Masyarakat Melayu Kapit pada petang ini. Kembali kepada rakan di studio. Ya, Awang
Muhyiddin dari Kapit Sarawak. Terima kasih. Pengekalan kadar dasar semalaman bukti ekonomi negara berada di landasan pemulihan yang baik. Paparannya seketika nanti. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 1.75% oleh Bank Negara Malaysia BNM membuktikan ekonomi negara berada di landasan pemulihan yang baik. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Aimi Zulhazmi Abdul Rashid menyatakan ini berikutan indeks pengeluaran, kadar pengangguran dan jumlah ekspor negara yang dilaporkan Jabatan Perangkaan mencatatkan peningkatan sejak Januari tahun ini. Namun keadaan peniaga mikro dan perusahaan kecil dan sederhana agak membimbangkan kerana perniagaan mereka terjejas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Kita memerlukan ekonomi dipulihkan. Selain daripada itu, langkah-langkah yang lebih spesifik, lebih teratur, lebih fokus seperti PKP bersasar yang dikenalkan pada PKP 3.0 ini boleh digunakan untuk mengawal kawasan-kawasan yang punya jangkitan yang tinggi. Bagaimanapun, kawalan PKP itu seharusnya tidaklah terlalu mengganggu perkembangan ekonomi negara yang dalam keadaan sekarang ini. Beliau melalui rakaman video turut berharap kerajaan komited mengimbangi antara keperluan kesihatan dan keperluan ekonomi. Ia amat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi negara. Baru-baru ini BNM menerusi mesyuarat ketiga Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC membuat keputusan untuk mengekalkan OPR pada 1.75%. MPC optimis dasar monetary berkenaan itu wajar dan bersesuaian. Kemudahan bantuan atau pinjaman lebih sistematik perlu diperkenal bagi membantu peniaga terjejas. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai menyatakan ini mampu mengurangkan beban peniaga susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Bantuan berkenaan akan memudahkan para peniaga mikro mendapat modal pinjaman. Usaha untuk membantu rakyat keseluruhannya, khususnya kali ini bantuan perlu ditumpukan kepada peniaga-peniaga mikro, peniaga-peniaga kecil yang terpaksa menutup perniagaan sekerat jalan menyebabkan barang-barang mereka, bahan-bahan jualan mereka tidak dapat dihabiskan jualannya. Beliau melalui rakaman video turut menyatakan para peniaga perlu mengadaptasi norma baharu demi kelangsungan hidup dan perniagaan. Selain itu, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai menjangkakan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini akan menurun ke paras 4%. Sebelum ini, Bank Negara Malaysia menjangkakan KDNK berkembang 6 hingga 7.5% tahun ini. Masih bersama berita perdana. Orang ramai tidak perlu bimbang terhadap laporan sebuah roket milik China dikenali sebagai Long March 5B dijangka terhempas ke bumi. Ini kerana kebarangkalian objek itu untuk menimpa manusia atau merosakkan struktur bangunan adalah sangat rendah. Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA, Azli Kamil Napiah dalam kenyataan menyebut jangkaan itu adalah berdasarkan 70% daripada permukaan bumi terdiri daripada air selain keluasan Malaysia kecil berbanding dengan keluasan muka bumi. Jelas beliau, ramalan terkini roket tersebut jatuh ke bumi ialah pada pukul 9.34 pagi 7 Mei sehingga 3.34 petang esok. Sisa roket masih mengorbit dan semakin menurun menghampiri re-entry zone. Ketika ini, roket tersebut diramal berada pada ketinggian 198.3 km dari paras laut, manakala lokasi re-entry ialah di kawasan antara latitud 41.5 darjah utara dan 41.5 darjah selatan. Lokasi re-entry sebenar tidak dapat diramal dengan tepat sehingga beberapa jam sebelum ia berlaku. Ketidakpastian itu adalah sangat besar disebabkan perubahan kadar ketumpatan lapisan atas atmosfera, sifat fizikal objek seperti jisim dan komposisi bahan serta lokasi dan kelajuan objek tersebut.
Orang ramai yang mengesyaki atau melihat kejadian re-entry tersebut dinasihatkan tidak menyentuh atau mengambil sebarang objek yang mencurigakan selain menghubungi talian kecemasan 999 untuk membuat laporan. Kementerian Sumber Manusia telah menerima sejumlah 49 aduan berhubung permasalahan berkaitan pelbagai isu perburuhan menerusi aplikasi Working for Workers WFW sejak dilancarkan Isnin lepas. Timbalan Menteri Datuk Awang Hashim berkata aplikasi itu diwujudkan bagi melindungi pekerja termasuk warga asing sekiranya berlaku ketidakadilan mana-mana pihak yang terlibat dalam urusan pekerjaan. Dia mempunyai satu objektif yang sangat besar untuk melindungi pekerja-pekerja bahawa mereka sekiranya berlaku diskriminat, berlaku ketidakadilan daripada mana-mana pihak, sama ada pihak pekerja sendiri, pihak majikan atau pihak-pihak yang mereka terlibat dalam bidang pekerjaan ini, mereka terus boleh membuat aduan kepada menteri dan juga timbalan menteri di bawah Kementerian Sumber Manusia ini. Selangor mencatatkan aduan tertinggi iaitu 15 kes diikuti Kuala Lumpur 14, Kedah 5 dan Johor 4. Bercakap selepas merasmikan program jualan pra-Syawal di Pasar Tani, Guar Cempedak Yan, beliau berkata status bagi kesemua aduan yang dilaporkan telah disahkan pihaknya yang banyak melibatkan isu pekerja diberhentikan tanpa notis, tidak dibayar gaji dan tiada kontrak pekerjaan. Kementerian juga menjangkakan angka aduan akan terus meningkat terutama selepas Pusat Tenaga Kerja PTK akan mula beroperasi bagi menerima aduan bagi pekerja di Sabah dan Sarawak. Ada kabar gembira dari Bangkok untuk rakyat Malaysia. Ya, untuk laporan sukan bersama Ifah Hazim, silakan. Ifah. Para negara terus menyerlah di Bangkok. Staf tunggu maklum balas Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Sukan anda bersama saya Fahzim. Hari ketiga kejohanan Piala Dunia Powerlifting Para Dunia di Bangkok terus membawakan berita gembira buat Malaysia. Hari ini giliran Nicodemus Manggoy Moses meraih pingat emas selepas mengungguli acara 88 kg lelaki. Kejayaan ini telah membantu melonjakkan Nicodemus ke ranking ke-12 dunia dalam misi pemburuan tiket ke Sukan Paralimpik Tokyo. Dalam saingan 3 penjuru itu, atlet kelahiran Kuching tersebut berjaya menewaskan Ton Yan Pairat dari Thailand di tempat kedua dan Salam Al-Shakaki dari Iraq di tempat ketiga. Nicodemus berjaya melakukan angkatan seberat 190 kg untuk menewaskan pencabar lain. Sementara itu, rakan senegara Muhammad Syamil Muhammad Sahad meraih pingat gangsa dalam acara 97 kg. Emas yang diraih Nicodemus adalah yang ketiga untuk kamp powerlifting Malaysia selepas kejayaan Boni Bunyau dalam acara 72 kg lelaki dan Bibiana Ahmad acara 67 kg wanita semalam. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak dan solat sunat tarawih. Perkembangan seterusnya, Sukan Sepak Takraw. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM diminta memberi respon segera terhadap hukuman yang dikenakan Persekutuan Sepak Takraw Asia Astaf baru-baru ini. Peringatan awal telah dihantar Badan Induk Sepak Takraw Asia itu kepada PSM hari ini. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat yang dialamatkan kepada Setiausaha Agung PSM Dato' Abidullah Saleh. Dalam surat berkenaan, Astaf mengingatkan tempoh rayuan akan berakhir 12 Mei ini. Presiden PSM Datuk Seri Ahmad Ismail sebelum ini digantung 15 tahun, manakala nasib PSM pula hanya akan diketahui 20 Mei ini menerusi prosiding perbicaraan secara maya. Terdahulu PSM digantung sementara daripada sebarang aktiviti berkaitan sukan berkenaan oleh Astaf
Astaf berkuat kuasa 28 April lalu. PSM turut berdepan kemungkinan disingkirkan daripada jadi ahli gabungan Badan Indo-Asia selepas didakwa melanggar perjanjian untuk patuh segala objektif dan Perlembagaan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF dan Astaf. Terpulang kepada pihak persatuan. Itu kata-kata Pesuruhjaya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof mengenai tindakan susulan perlu dilakukan PSM terhadap presidennya Datuk Seri Ahmad Ismail. Ibrahim yang dilantik menerajui PJS pada Disember tahun lalu berkata pihaknya tidak mempunyai hak mencampuri krisis antara dua badan naungan sepak takraw itu. Tambahnya, sebarang keputusan untuk PSM mengadakan mesyuarat agung luar biasa ataupun sebarang keputusan terhadap presidennya itu terpulang kepada persatuan berkenaan sendiri. Datuk Seri Ahmad atau lebih dikenali sebagai Tok Mat dikenakan hukuman gantung 15 tahun oleh Astaf daripada sebarang aktiviti sukan sepak takraw di peringkat tempatan dan antarabangsa pada Rabu lalu. Hukuman itu berdasarkan 4 pertuduhan kerana melanggar peraturan Astaf. Malah Jawatankuasa Tata Tertib Astaf turut meminta beliau membayar semula badan induk itu sebanyak RM102,937 bagi menampung kos melaksanakan keseluruhan pendengaran Jawatankuasa Tata Tertib yang berlangsung secara maya itu. Kejohanan Hoki Piala Sultan Azlan Shah 2021 dibatalkan. Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal hari ini menyatakan keputusan pembatalan kejohanan berkenaan dibuat setelah mendapat perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mengambil kira situasi penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat ahli lembaga eksekutif KHM kali ke-8 yang berlangsung hari ini. Bagaimanapun, beliau menjangkakan kejohanan tersebut boleh diadakan pada bulan Disember sekiranya situasi pandemik beransur pulih. Apapun, kami juga melihat kalau ada kemungkinan keadaan bertambah baik dan mungkin kita pun boleh menjemput pasukan-pasukan luar negara datang ke Malaysia, maka mungkin bulan 12 akan juga jadi satu date that we might look into. But this is all depends on the COVID situation and also approval from His Royal Highness. Terdahulu, kejohanan edisi 2020 juga tidak dapat diadakan kerana peningkatan kes COVID-19 di seluruh dunia. Turut menyertai mesyuarat secara maya itu, Timbalan Presiden Dato' S. Shamala serta Presiden Persatuan Hoki Perak Tuan Haji Muhammad Sayuti Abdul Samad. Prestasi skuad terjun lelaki negara khususnya penerjun senior dalam keadaan agak membimbangkan. Ia disuarakan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Dato' Ahmad Syafawi Ismail selepas mereka menampilkan prestasi kurang memuaskan pada kejohanan Piala Dunia Terjun FINA di Tokyo, Jepun yang berakhir Khamis lalu. Menurutnya, MSN dan Persekutuan Renang Malaysia akan mengadakan satu postmortem bagi menilai semula prestasi penerjun lelaki negara. Pasukan penerjun lelaki prestasi amatlah membimbangkan kita, khususnya kepada penerjun-penerjun senior yang tidak menampakkan satu prestasi yang membanggakan, dan sudah tentu kita bersama dengan Persatuan Renang akan mengadakan satu postmortem untuk menilai kembali prestasi penerjun-penerjun lelaki kita lah. Pasukan lelaki yang nampaknya masih lagi tidak dapat meletakkan diri mereka selaras dengan prestasi mereka pada 3 tahun yang lalu. Dalam saingan Piala Dunia Terjun FINA kali ini, skuad terjun lelaki pulang dengan tangan kosong malah lebih mengecewakan. Tiada seorang pun yang berjaya menempah tiket ke Sukan Olimpik Tokyo 2021. Penerjun senior harapan Uzi Liang sekadar menamatkan saingan di tempat ke-7 pada aksi final acara 3 meter seirama bersama pasangannya Chiu Yi-wei. Sebagai rekod, Zi Liang berjaya melayakkan diri dalam acara 10 meter platform individu lelaki di Sukan Olimpik Rio 2016.
Baik, kita beralih ke perkembangan bola sepak. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berharap Konfederasi Bola Sepak Asia AFC dapat memberi keputusan terbaik berkaitan isu Korea Utara yang dikabarkan bakal menarik diri daripada pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Jelas Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam, keputusan segera diperlukan memandangkan ia akan memberi kesan negatif kepada semua negara yang bertanding. Sekiranya Korea Utara disahkan menarik diri, ia kemungkinan besar akan memberi impak kepada peluang pasukan lain yang mana semua keputusan perlawanan menentang pasukan tercorot di dalam semua kumpulan tidak akan dikira. Saya rasa lebih patut untuk AFC buat keputusan terakhir mengenai kedudukan Korea Utara, pengiraan slot-slot ke round 3 World Cup qualifier atau Asian Cup qualifiers yang akan memberi impak kepada pasukan kebangsaan. Pada masa ini saya rasa kita semua tahu jikalau Korea Utara menarik diri, dia akan memberi impak negatif sikit kepada pasukan kebangsaan di mana ketiga-tiga perlawanan menjadi lebih penting. Berdasarkan kedudukan semasa dalam kumpulan G, 2 kemenangan Malaysia ke atas Indonesia tidak dikira. Namun, Harimau Melaya tetap berpeluang untuk mendapat slot automatik ke Piala Asia 2023 dan mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 melalui kedudukan tempat kedua terbaik. Korea Utara kini menghuni kedudukan keempat kumpulan H. Pasukan berkenaan dilaporkan mahu menarik diri dari aksi kelayakan berkenaan susulan kebimbangan terhadap penularan wabak COVID-19. Aksi Liga Premier, Sarawak United FC melonjak ke tangga teratas Liga selepas merakam kemenangan 3-2 ke atas Kelantan United FC di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Pada aksi itu, pemain tengah Christy Jayasilan membuka tirai jaringan pada masa kecederaan babak pertama meletakkan Sarawak United di depan. Namun sebaik kembali daripada rehat, Kelantan menyamakan kedudukan menerusi jaringan sendiri pemain pertahanan pelawat Stuart James Wilson Walk pada minit ke-58. 10 minit kemudian, tuan rumah memintas menerusi jaringan pemain import Al-Fusaini Gassama menjadikan kedudukan 2-1. Tidak lama selepas itu, skuad Kenyalang bangkit menjaringkan gol penyamaan menerusi penyerang Nur Syahrul Idlan Talaha 3 minit kemudian. Penyerang gantian Abdul Rahim Abdul Razak muncul wira pelawat apabila menyumbat masuk gol kemenangan Sarawak pada minit ke-80 untuk membantu pasukannya naik ke persada Liga dengan 23 mata, manakala Kelantan United FC pula kekal di tangga keempat dengan 16 mata. Sementara itu, di Stadium UiTM Shah Alam, skuad projek FAM MSN terus dirundung malang apabila di Belasah Terengganu FC 2 6-1. Tanpa kemenangan selepas 11 perlawanan, skuad kendalian Yusri Cetlah itu kekal terperosok di dasar Liga dengan hanya 2 mata. Pesta gol Terengganu FC 2 bermula pada minit ke-3 menerusi jaringan penyerang Muhammad Muslimuddin Atik Mat Zaid sebelum penyerang import Jordan Mintah mencuri tumpuan apabila mencetak 4 jaringan masing-masing pada minit ke-7, 16, 48 dan 53. Pemain gantian Muhammad Isa Rahman melengkapkan kemenangan bergaya skuad bimbingan Badrul Afzan Razali itu pada minit ke-89. Gol sagu hati tuan rumah pula dijaringkan pada minit ke-51 oleh Muhaimin Izzuddin Muhammad Asri. Negeri Sembilan FC pula berjaya mengikat tuan rumah Johor Darul Takzim JDT 2 0-0 di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus. Hanya satu mata di Larkin membolehkan Sarawak United FC meminta skuad Jang di persada Liga. Babak pertama perlawanan menyaksikan Negeri Sembilan pantas memberi tekanan kepada JDT 2, namun tiada jaringan berjaya dihasilkan. Masuk babak kedua, Harimau Selatan meningkatkan serangan untuk mencari gol. Peluang terbaik JDT 2 untuk menghasilkan gol diperoleh selepas dihadiahkan sepakan penalti, namun disia-siakan Irfan Fazail. Kedudukan tanpa jaringan ini kekal hingga tamat perlawanan untuk kedua-dua pasukan membawa pulang satu mata. Dua pemain Perak iaitu Syahrul Saad dan Guillerme de Paula sah menyertai Johor Darul Takzim JDT. Perkara ini diumumkan oleh pihak klub menerusi laman media sosial rasmi Johor Southern Tigers hari ini.
Syahrul dan Di Paula dilaporkan memohon untuk dilepaskan setelah Perak menghadapi isu tunggakan gaji selama beberapa bulan sekaligus memberi kesan terhadap prestasi pasukan dalam saingan Liga Super musim ini. Syahrul bakal menyarung jersey bernombor 32 manakala Di Paula menyarung jersey bernombor 31. Bagaimanapun belum dapat dipastikan apa perancangan yang sudah diatur untuk kedua-dua pemain tersebut untuk baki musim ini. Baru-baru ini pengarah teknikal JDT Elista Edwards menyatakan bahawa kelab itu akan meminjamkan pemain-pemain ke beberapa buah kelab dalam saingan Liga Super. Menurut kenyataan itu, 4 buah kelab tersebut yang akan menjadi destinasi pemain-pemain itu nanti adalah Melaka United FC, Sri Pahang FC, Sabah FC dan juga UiTM FC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan, buat masa kini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan Peran di rantauan kita. Baiklah, suka saya berkongsi kepada anda semua, penonton setia RTM, di saat ini negara kita masih lagi berada pada fasa peralihan monsun yang kita jangkakan akan berterusan sehingga ke pertengahan Mei ini. Secara klimatologinya, hujan lebat dan juga ribut petir boleh berlaku pada waktu petang dan juga awal malam, terutamanya di bahagian pantai barat dan juga pedalaman Semenanjung. Kadangkala angin kencang juga boleh berlaku. Dan pada tempoh peralihan monsun ini, keadaan seperti banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh juga boleh berlaku. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan gema radar bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Bagi Semenanjung Malaysia, pada ketika ini hujan berserta ribut petir masih lagi berlaku sejak petang tadi, terutamanya di bahagian pantai barat dan juga utara Semenanjung. Di negeri Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di bahagian barat negeri Johor, buat masa kini masih lagi mengalami hujan di satu tempat. InsyaAllah akan beransur reda tidak lama lagi. Tetapi di utara melibatkan negeri Perak, Kedah dan juga di bahagian utara di negeri Pahang, hujan berserta ribut petir masih lagi berlaku dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti dalam jangkaan 2 ataupun 3 pagi. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Di negeri Sabah, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku dan ianya lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan juga di bahagian pedalaman. Di negeri Sarawak pula, ianya lebih tertumpu di bahagian barat, melibatkan di bahagian Sibu, di bahagian Sarike, Kuching, Serian dan juga Samarahan. Keadaan lembap bagi kedua-dua negeri ini dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Di bahagian-bahagian lain buat masa kini dalam keadaan mendung, tiada hujan. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa ataupun boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Kedua tahun lalu, Alif Sata pernah berkolaborasi dengan kumpulan nasyid Raihan. Kini Alif dan kumpulan muziknya The Lokos bersama Panji Sakti muncul dengan sebuah lagu raya berjudul Lagu Raya. Meski lirik lagu itu dikatakan kurang peka dengan situasi sekarang kerana menyuruh orang ramai untuk balik ke kampung, Alif menyatakan ia hanya sebuah lagu yang meluahkan kerinduan untuk pulang ke kampung. Hari berjumpa, jiwa penuh energi untuk saling mengasihi. Katanya lagi beliau mahu lagu raya menjadi malar segar sama seperti lagu raya yang lain bukannya terhad ketika krisis pandemik COVID-19 sahaja. We decided untuk buat sekelainan sikit. Rasa macam lama tak buat lagu raya lah. And then Alif pun mencari, dia cakap apa kata tahun ni kita buat lagu raya lah, walaupun dalam suasana COVID-19 ni yang menghalang perasaan rasanya, tapi kita nak suntik perasaan lagu raya tu kan. Dan kita, Alif pun bila kita semua membesar dengan lagu-lagu raya yang evergreen macam lagu Allahyarham Sudirman, nyanyi lagu Balik Kampung, so Alif rasa macam we want to emulate that kan. So Alhamdulillah bersama dengan komposer yang Alif dah pernah bekerjasama sebelum ni, macam lagu Lelaki Seperti Aku, lagu Jangan Nakal. Kali ini bersama dengan Alif Sata The Lokos, bersama dengan Panji Sakti, kita orang buat lagu raya berjudul Lagu Raya. Cerita seterusnya ini pula tentang lagu raya yang terus malas segar sehingga ke hari ini. Indahnya beraya di desa, nyanyian Azlina Aziz sememangnya cukup dekat dengan masyarakat kerana membangkitkan suasana raya tersendiri. Mengimbas kembali, menurut Azlina, proses rakaman lagu raya tersebut ketika itu agak mudah kerana penciptanya, S. Atan, memberinya kebebasan untuk mengalunkan lagu berkenaan. Saya rasa senang sebab apa? Abang Atan pun tak banyak. Abang Atan dia serahkan pada kita. Lagu ni ikut cara kita lah untuk menyampaikannya. Tapi saya rasa lagu ni okey, sesuai dengan saya dan saya rasa saya dapat membawanya dengan baiklah dan saudara Atan pun suka. Dia pun happy dengan persembahan saya. Selain itu saya merasa kata orang tu gembira lah. Dan sekarang, bukan sekarang aja, lagu tu dari dulu lagi dah mendapat tempat di hati peminat. Ya, siapa yang tidak minat dengan lagu Indahnya Beraya di Desa. Baik, nasib artis veteran terus mendapat perhatian. Terbaru, Pertubuhan Penggerak Kasih Amani menyantuni 60 artis veteran terpilih menerusi pemberian sumbangan keperluan harian bersempena Aidilfitri yang bakal tiba. Timbalan Pengerusi Pertubuhan Penggerak Kasih Amani, Syahailah Abdul Rahman berkata, pihaknya sebelum ini aktif melakukan kerja amal dalam membantu golongan asnaf dan tahun ini buat pertama kalinya melibatkan sumbangan kepada penggiat seni veteran. Sebenarnya orang memberi infak dan sedekah. Jadi kami hendak salurkan kepada pihak yang berkenaan yang related untuk penerimaan sedekah dan infak ini. Jadi bila kami dapat information ada juga artis veteran yang uzur, yang tidak mendapat pendapatan yang agak stable during this pandemic, itulah kenapa kami mengadakan program sebegitu pada hari ini. Syukurlah setiap tahun buat macam ni kan. Tambah macam Jani dah umur 73 tahun. Dah umur macam ni, dapat puasa, dapat lagi perhatian pada kawan-kawan semua dan NGO-NGO yang bagi kuih lah, beras lah, apalah, duit lah kan. Syukur Alhamdulillah lah masih ada lagi rezeki manja. Saya rasa amat terharu lah, sekurang-kurangnya dapat juga meringankan bebanan saya. Maksudlah PKP ni semuanya teruk juga kan. Jejas dengan pendapatan niaga bulan puasa pun tak boleh. Tapi dengan ada sedikit sumbangan ni dapat jugalah meringankan bebanan kami lah. Terutamanya sebagai bapa tunggal ni yang punya 4 anak ni terkesan jugalah. Itulah satu video TikTok
seekor kucing menendang pintu sehingga terkena kepala tuannya. Video ini mendapat lebih 100,000 tontonan. Ramai warga maya sependapat kucing itu mungkin tidak puas hati dan mahu melepaskan geram terhadap tuannya. Ini pula video ribuan burung kakak tua putih yang dipanggil Corella menawan satu kawasan perumahan di Bandar Nora, New South Wales, Australia. Kejadian ini dianggap aneh dan menarik oleh warganet, namun tidak bagi penduduk Nora. Kehadiran burung Corella ini tidak disukai penduduk kerana mencemarkan suasana damai selain mengotorkan laman rumah. Burung ini juga gemar menyelongkar tong sampah untuk mencari makanan. Baru-baru ini, satu kemalangan jalan raya di Aydin, Turki menarik perhatian ramai. Ini kerana mangsanya seorang lelaki terus mendirikan solat di depan keretanya yang remuk akibat terbabas. Berdasarkan petikan di laman Twitter Turk Media, lelaki itu mendirikan solat sunat dan sujud syukur kerana masih hidup dan selamat akibat kemalangan tersebut. Paparan yang tular melalui segmen hashtag itu menutup berita perdana edisi hari ini, Sabtu 8 Mei. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.